وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'd. Yang saya kasihi Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Tia, tuan-tuan yang hadir bersama pada majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, ni malam yang terakhir untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022, wallahu alam apakah diteruskan lagi ataupun berlaku pertukaran masjid, wallahu alam. Sebab guru takmir ni dia hanya 3 tahun. Maknanya saya dilantik pada tahun 2019 sehinggalah berakhir Disember 2021. Ni kira terakhir ni. Jadi akan disambung nanti pelantikan, belum lagi wallahu alam sampai dilantik ke tak dilantik ke, wallahu alam. Untuk pelantikan 2022 sehinggalah 2024 Disember ya. Jadi itu proses kelas pengajian takmir itu 3 tahun. Jadi maknanya bila lantik yang baru itu maka bergantung kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 9 dan juga bergantung kepada pejabat agama Islam daerah, sama ada dilantik ataupun ditukar ke tempat baru, wallahu alam. Kalau sekiranya diteruskan, kita boleh teruskan kitab yang ada. Tapi kalau sekiranya saya diberikan tempat yang baru, maka setakat itulah perkongsian ilmu kita pada kitab Minhajul Abidin. Cuma malam ni tuan-tuan, saya tadi ingatkan ada spek saya. Siapa punya spek tu? Bolehkah saya tengok sesuai tak agaknya? Saya bawa kitab tapi spek tak bawa tuan-tuan. Kalau tidak kita kongsi ilmu bab lain lah. Kadang-kadang boleh sesuai. Subhanallah. Jadi malam ni kita berkongsi ilmu kitab Minhajul Abidin. Kalau sekiranya habis, alhamdulillah ya. Kalau sekiranya berakhir kelas ini, maka sakatul perkongsi ilmu kita, ataupun mungkin terpaksa kita mengadakan kuliah yang lain, kuliah yang lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kita pada muka surat 215. Di bawah tajuk masalah utama
dari bab ini, iaitu hukum syarak, hukum warak. Saya langkaukan sikit di situ, ya. Muka surat 215, ya. Jadi kita yang pertama dipanggil hukum syarak, yang kedua hukum warak. Ini istilah baru ni. Ada orang tanya dalam WhatsApp saya, dia kata, ada ke hukum warak Ustaz? Memang ada. Hukum syarak, hukum warak. Hukum syarak ini kadang-kala dipanggil juga hukum fiqh. Hukum fiqh, ya. Hukum warak, ya, kita tengok sama-sama. Apa dia hukum syarak ataupun dipanggil juga sebagai hukum fiqh? Apa dia hukum warak? Nanti kita tengok macam mana cara pemakaian dia. Sebab takut nanti kita tersilap dalam bab pemakaian. Apabila kita hukum itu kita umumkan kepada masyarakat disuruh hukum warak, agak keliru, ya, agak keliru. Dulu pernah berlaku dalam viral dalam kan, seorang, bagi saya dia tak salah, dia menceritakan hukum warak, tetapi orang faham itu hukum fiqh. Jadi bila dia menyampaikan dan tak nyatakan hukum ini yang saya sampaikan ini adalah hukum warak, tapi orang yang menerimanya, orang kena tak faham, tak pernah dengar hukum fiqh, hukum okeylah, hukum syarak pernah dengar, hukum fiqh pernah dengar, hukum warak pernah dengar. Akhirnya apa yang disampaikan oleh penceramah itu dia faham sebagai hukum fiqh. Jadi keliru sikit, kecoh juga dalam tu. Jadi kita menjelaskan bahawa ustazah itu maksudnya ialah dianya menceritakan dari segi hukum warak. Bila dia kata hukum warak, kita faham hukum warak, tak ada masalah. Yang salahnya orang bercakap tentang hukum warak tapi kita faham hukum fiqh, hukum syarak. Yang ni takut keliru. Jadi yang kecoh di dalam YouTube dulu tu, itulah isu dia tuan-tuan. Itulah isu dia. Orang ni menjawab, orang dia menjawab, saya kata kenapa nak jawab benda tu, salah faham sahaja kerana istilah hukum tu. Baik. Hukum syarak ataupun dipanggil hukum fiqh juga, ya. Tapi di sini dia dipanggil hukum syarak. Ialah menetapkan seseorang berhak mengambil pemberian dari orang yang lahiriahnya baik tanpa meneliti segala sesuatu kecuali jika dia yakin bahawa itu adalah harta rampasan atau barang haram. Kan? Contohnya itu hukum. Maknanya ikan kan dalam sungai tu, di belah sana tu sungai, ulu sungai adanya dusun, buah tu terapung, dia makan ikan, kita tak nampak pun ikan tu makan buah tu. Kan? Jadi boleh tak makan ikan? Makanlah. Tu isu yang tanya saya baru ni. Dia kata, Ustaz, boleh kita makan ikan? Sedang ikan tu dia kata dianya kemungkinan makan buah yang jatuh daripada buah dusun ulu sana, maka apa ikan tu makan-makan, maka kita makan ikan tu. Jadi hukum syarak makanlah. Okey. Tak ada masalah. Sedangkan hukum warak melarang seseorang menerima suatu pemberian sebelum diperiksa dengan saksama hingga dia yakin pemberian itu tidak termasuk syubhat. Tetapi jika tidak yakin, maka wajib mengembalikannya. Dia tanya lagi lah. Kan? Orang tu bagi duit, ambil dan dia pun belanjakanlah. Hukum fiqhnya boleh tak? Boleh. Tapi kalau ambil waraknya, kita akan siasat duit tu. Itulah dia. Siasat kan, sumber daripada mana. Itu pergi tahap dah pergi warak dah tinggi. Yang keduanya, hukum fiqh ni untuk umum. Tuan-tuan bertanya, saya menjawab dan saya mesti memberikan jawapan berdasarkan hukum syarak. Sebab ramai dengar ni. Supaya tuan-tuan menerimanya tidak keliru. Adapun hukum warak, ianya digunakan oleh individu itu berdasarkan pilihan dia. Contoh tadilah, ikan tadi kan dia makan. Orang tanya saya, Ustaz, boleh tak makan ikan tu Ustaz? Mungkin dia kata ikan tu makan buah-buahan je tu daripada dusun orang lulu sana, maka
buah tu macam mana? Hukum fiqh, makanlah, boleh. Saya mengajar. Tapi mungkin ada individu, saya tak ambil yang tu. Saya nak warak. Saya tak nak makan. Ya tuan, seperti Imam Abu Hanifah, kan dia tak makan tu. Kan tu. Okey. Begitu juga berlaku bersama Abu Bakar. Dia jolok, muntahkan balik. Itu hukum warak. Jadi tuan-tuan, dia orang terbagi sedekah, ada lalu dia bagi duit, kita ambil, pergilah makan, beli makanan, pergi restoran makan. Orang kenal tak? Saya tak kenal dia ustaz. Dia bagi saya duit, saya betul pergi. Habis macam mana duit tu ustaz? Boleh lah, dia bagi, kan? Kalau nak hukum warak, dia akan teliti daripada mana sumbernya, sampailah dia kata ragu-ragu ni duit ni, maka dia pergi syubhat. Bila macam tu, aku tak nak makan. Duit dia bagi ni aku tak nak lah, dia kata. Ya. Baik. Satu cerita lagi. Abu Bakar meriwayatkan bahawa pada satu masa seorang hambanya menghantar susu kepadanya. Lalu beliau pun meminumnya, minum susu tadi. Setelah itu hamba tersebut berkata, setiap kali saya menghantarkan sesuatu untuk tuan, tuan sentiasa menanyakan dari mana saya mendapatkannya. Tapi hari ini bagi susu saya minum. Selalunya Sayyidina Abu Bakar tanya, kami mana ni? Disiasat dulu. Bermakna pendekatan Sayyidina Abu Bakar, pendekatan hukum warak. Jadi dia kata, setiap kali saya menghantar sesuatu untuk tuan, tuan sentiasa menanyakan dari mana saya mendapatkannya. Tetapi mengapa tuan tidak menanya tentang susu ini? Hari ini terus minum je. Jawab hambanya, bersama akan bertanya, bagaimana cerita dengan susu ini? Susu ni baru tanya, dah minum dah. Susu ni macam mana? Kau ambil mana susu ni? Jawab hambanya, susu ini ialah hasil usaha saya menjampi satu kaum dengan mentera jahiliah. Susu ni upah. Ada orang panggil saya tuan, dia sakit, dia panggil saya jampi. Saya jampi lah dia. Tapi jampi saya ni jampi yang saya amalkan zaman jahiliah saya dulu. Zaman jahiliah dulu saya hafal jampi tu. Dia jahiliah dulu, dia itu rukun. Dan Islam pun orang cari dia. Jadi dia pun jampi lah, menggunakan jampi-jampi masa dia jahiliah dulu. Dalam Islam boleh juga jampi, tak ada masalah tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam rukun usul 20, ada rukun yang ke-14. Kullu tamaim wa ruqa wa ad'amul ghaib kullaha haramun illa yajibu an nuharibaha illa ma'sumun sallallahu alaihi wasallam. Matan dia bunyi macam tu. Semua jampi-jampi, mentera-mentera, dakwaan-dakwaan dia tentang benda yang gaib, kullaha haramun, semua itu haram pada hukum syaraknya. Illa ma'sum, yajibu an nuharibaha, wajib bagi kita untuk mencegahnya. Illa, kecuali ma'sumun sallallahu alaihi wasallam, kecuali benda itu datangnya daripada Nabi. Dia datang dari Nabi dua benda, sama ada Al-Quran ataupun jampi yang Nabi buat. Biasa Quran lah, kan? Itu boleh. Nabi jampi baca surah Al-Fatihah, kita boleh buat tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi isu ni dianya menjampi orang tu gunakan jampi mentera zaman jahiliah dulu yang dia ingat lagi. Dia kata, lepas tu orang tu beli upah susu, hasil dia. Mendengar cerita itu dengan serta-merta beliau memuntahkan susu itu, lalu berkata, ya Allah, hanya ini yang dapat saya kerjakan, sedangkan yang tertinggal dalam uratku hanya engkau lah yang dapat membebaskannya. Dia korek-korek dan dia muntahkan balik. Maka dia kata, ya Allah, yang muntah inilah yang mampu aku keluarkan. Susu yang mampu aku keluarkan tu minum tadi, lepas tu dah segelas minum, dia korek, dia muntahkan balik. Maka ya Allah kata, ini sahaja yang aku mampu muntahkan balik. Yang ada dalam tu dah masuk tu tak mampu lagi dah. Maka dia pun mohon taubat. Pendekatan ini dipanggil hukum warak.
Sama juga tuan-tuan sekalian, dulu kita bincang dulu kan hukum warak. Tuan-tuan pergi ke Nuri, tengok-tengok, tengok mulai pucuk. Pendekatan waraknya kita tak tahu kan. Kita ni biasanya pucuk ni memang ada yang Islam, memang ada yang tak Islam. Dah mula ragu-ragu dah kita. Dia ambil yang Islam ke, ambil yang tak Islam ni. Pergi tanya tuan rumah, kalau kenduri ni mulai pucuk ni, segan pula rasa kan. Tapi kita tahu dah rasa dia maka waktu itu kita pada kita ambil pendekatan hukum warak. Aku tak makan lah, ambil daging lah. Saya pun saya kacang, ambil lah kacang tu. Mania rendang kacang dengan hati kita makan. Kau tak makan mulai pucuk sedap ni. Tak apalah, dia mulai labu. Labu. Sedap pucuk ni kata. Tak apa, silakan. Saya makan labu je. Maka orang macam ni dia mengambil pendekatan hukum warak. Okey. Kejadian itu menunjukkan kepada kita bahawa hukum warak dan haknya hanya menetapkan kewajipan bagi kita untuk memeriksa segala yang kita perolehi. Ini adalah suatu masalah yang penting. Kita boleh siasat, kita boleh dengar kan. Tapi kalau kita nak siasat lebih-lebih, segan juga pada tuan rumah tu. Sekurang-kurangnya bila timbul keraguan, dia dah jadi syubhat dah. Takkanlah yang ni apa pucuk ni orang apa ni apa tuan rumah masak mesti ya betul, tuan rumah yang masak di Islam kan. Kemudian dia kata, adakah penentangan antara hukum warak dengan hukum syarak? Berlaku tak di sana berlaku percanggahan antara hukum warak dengan hukum syarak? Dia kata perlu kita ketahui hukum syarak itu dasarnya untuk kemudahan dan pemaaf. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu bil hanifiyyati samhah. Aku diutuskan untuk membawa agama yang tidak memberatkan serta banyak memaafkan. Maknanya hukum fiqh ni dianya begitu, hukum syarak ni begitulah kan. Dia agak mudah. Tak usahlah kita pergi tanya siasat banyak-banyak sampai detail lah ni tak payah. Dah dia hidang makanlah contohnya kan. Orang tu dah bagi duit, tak usah siasat duit mana ni tentang menang ekor ni. Tak usahlah kita siasat, pergilah. Kalau setakat tu kita punya, boleh tak? Boleh. Sebab tuan-tuan telah mengambil pendekatan hukum syarak. Dia bagi, kita beri kodai, beri dah sore. Tapi kan? Tapi kalau kita nak ambil pendekatan warak pula, kenalah sikit usaha. Tanya dia, kau bagi duit dan ni, kau ambil mana duit ni? Kan? Gini bang, kata, saya kebetulan minggu sudah ada monang loteri, yang tu nak zakat tu, tak payah. Tidak ada hukum keluar zakat duit loteri. Sebab duit itu sumbernya haram. Itu dah jelas dah. Kalau jelas sumbernya, bukan lagi warak dah tu. Ya, menjauhkan benda yang haram bukan warak. Itu takwa. Menjauhkan benda yang haram adalah takwa. Kalau pasti dia duit menang loteri, dia kata aku dah nazar itu, kalau aku menang loteri aku nak sedekah, dia kata. Ya, tak boleh. Kalau dah tahu di loteri, kita pun tak ambil. Tidak mengambil itu hukum warak ke? Tidak. Takwa. Ya. Hukum warak ni benda yang kita ragu-ragu, tak apalah. Maka contoh syubhat kan, kita pun tak payah ambil lah. Contohnya begitu. Macam tadilah, ada pucuk tadi kan, ada je orang makanlah. Tapi kalau saya bertanya ni, pucuk koli mana ni? Saya beli kedai Nazri. Tak apalah dah, orang ni makanlah. Tapi tanya lagi, Azri tu boleh kedai mana pula? Sudah kan. Nama akhirnya tuan. Kan, jadi begitulah. Tadi contohnya Sayyidina Abu Bakar tanya kepada dia punya pembantu dia. Pembantu dia menjelaskannya, maka pun muntahkan semula. Adapun hukum warak sangat sukar untuk menjalankannya. Yes, sebab dia perlu kepada masa sedikit. Hukum syarak tadi, kau bagi aku duit, aku pun belilah kedai minum. Sebab duit ada kan. Tapi hukum warak, dia agak sukar untuk menjalankannya, perlu berhati-hati.
Jadi simple je, orang bagi kita ambil. Kan? Kau belanja ke KFC ni, mana kau duit ni? Tadi ada orang bagi aku RM20 tu yang aku ke KFC tu. Okeylah. Kan? Dia dah dia. Ya? Okey. Dia tanya saya dulu tuan, dia tanya, "Ustaz, saya ni niaga Ustaz." Jual ni. Jadi orang tu beli bawang, beli tomato, beli dia tu. Kalau Islam tak ada masalah Ustaz. Ini dia tahu orang bukan Islam. Dia beli saya. Lepas tu entah dia gulai babi campur dengan bawang tadi. Saya berdosa tak Ustaz dia? Macam mana tu Ustaz? Saya jual bawang tu kat dia tu. Sedangkan dia goreng babi dengan bawang tu. Kan? Saya kata nampak tak? Tak nampak Ustaz. Dia kata saya je berkata. Hukum fiqh, hukum syarak dia tak boleh berkata-kata. Agak-agak tak boleh. Nampak? Baru tahu hukum. Jadi maknanya jual lah bawang. Kan? Cuma hati berkata kau digulai, manalah kena siasat. Kau kau ni beli ni bawang mau gulai dengan babi kau. Jadi situ. Jual lah, tak ada masalah. Ambil lah pendekatan hukum syarak atau hukum fiqh, jual lah. Baik. Ada peribahasa mengatakan suatu perkara bagi orang muttaqin lebih sulit daripada mencatat bilangan 90 sebab hanya dengan menggunakan jari sebelah tangan. Kita bilang sampai 90 hanya dengan satu jari. Susah kan? Tapi dia kata bagi seorang muttaqin, orang yang bertakwa lagi sulit sebab dia menelitinya. Pada hakikatnya warak dengan syarak itu satu, kerana warak adalah sebahagian daripada syarak, bukan benda yang berpisah, ya. Satu saja. Jadi cuma di sana bila orang bertanya kepada kita hendaklah menjawab hukum syarak. Jangan berlakunya timbul dulu seorang ustazah dia menyampaikan hukum warak, orang faham hukum syarak, timbul isu kecoh bab sembahyang Jumaat tu kan. Maknanya dia kata hendaklah hampa lelaki yang tak sembahyang itu bertaubat sebab dia waktu itu maknanya sembahyang Jumaat boleh 12 orang kan, semajid 12 orang kan. Jadi dia kata orang yang tak pergi tu hendaklah bertaubat. Kami terbang saya pergi 2 kali saya pergi ni. Dah tutup dah. Pusing balik lah. Macam mana? Siapa suruh lambat? Sebab 2 orang je. Jadi saya kena bertaubat. Tuan-tuan, pada hukum warak, pada hukum syarak, tak adalah berdosa dia tu sebab memang dah dilimitkan hukum waktu itu oleh fatwa sembahyang masjid Jumaat hanya 12 orang sahaja untuk melepaskan tanggungjawab sebagai qaryah itu. Jadi kecoh satu Malaysia. Sedangkan ustazah ni bercakap dari sudut hukum warak, umum faham hukum syarak berlagu. Itu pentingnya kita faham. Tapi kalau yang faham, apa masalahnya? Apa isunya? Yalah itu hukum warak. Hukum warak macam mana? Hukum warak terpulang pilihan seseorang. Tuan nak pakai, pakailah. Hukum syarak jangan. Hukum syarak semua orang wajib menghormatinya. Hukum syarak semua orang kena berpegang. Jangan lepaskan hukum syarak tu. Hukum syarak silakan siapa nak berpegang. Kan? Siapa kata saya simple hidup saya kalau kata boleh belilah. Maka dia mengambil pendekatan hukum syarak. Kalau benda haram, kalau benda tu halal kan. Dia orang bagi duit dia ambil, dia pun belanjakan kan? Dia tak nak tanya lagi dah. Baik. Itu isu dulu tuan-tuan, yang kecoh-kecoh itu isu dia. Kesilapan dalam memahamkan sudut hukum. Bagi orang faham tu, apa isu ni bang? Tak ada apa bang, itu okey tu. Taklah dia kalau beristighfar, kalau bertaubat pula. Yalah pada hukum waraknya begitulah. Tuan ambil faham. Ini pilihan sendiri. Tapi hukum fiqh macam mana, hukum syaraknya? Tak berdosa lah orang tu dah. Sebab sembahyang memang jahatkan 12 orang. Jadi kalau tak berdosa, maka maknanya dia bertaubat mesti di atas dosa. Kan? Itu.
Baik. Bagaimana mungkin kita jadikan perbuatan menyelidiki suatu masalah dengan mendalam sebagai satu kewajipan? Nak selidik, benda semua nak selidik. Orang bagi duit nak selidik, orang bagi apa tu, apa? Kuih pun nak selidik. Kan? Pasti binasa segala yang kita ambil di zaman ini untuk tentunya akan lebih menyulitkan orang-orang yang warak, kerana mereka adalah orang-orang yang taat. Memang sulit sikit lah. Sebab itu dia pilihan. Siapa yang nak ambil silakan. Tetapi pada umum kita kena menjawab pendekatan hukum fiqh, hukum syarak. Ya. Begitulah. Perlu diakui bahawa jalan menuju warak memang sukar. Walau bagaimanapun, semestinya orang yang mengambil pendekatan warak sangat baik, tuan-tuan kan? Terbaiklah. Sangat baik. Cuma kemampuan seseorang berbeza-beza. Ada, tak semua orang je boleh terlalu teliti, kan? Tak semua orang boleh terlalu teliti. Contohlah saya ambil lah, baru ni kes berlaku ni. Saya pun dalam minggu sudah hari-hari keluar pergi bantuan banjir kan. Ada orang, dia bila dia keluar mana-mana mesti buat pelekat. Tuan-tuan, ada kan? Saya ada kawan-kawan, dia pergi mana mesti buat pelekat. Syekh, Ana semayang mesti pakai kain. Dia kata tak rasa tak sah kat seluar. Sebab kita dia kata seluar dia terpakai beri tadi. Tuan-tuan jadi saya pula banjir tu memang sudah tahu dah banjir kan. Saya bukanlah orang yang memang pergi mana-mana buat pelekat. Tapi bila pergi banjir tu kita dah fikir dah. Saya bawa lah tawar, saya buat pelekat, buat baju, kan. Di sana tunggu. Ustaz dia kata, saya tak ada buat pelekat lah. Okey, tak apa, kau pakai pelekat saya. Saya semayang dulu pakai. Kan? Tapi kalau timbul isu tak ada, macam mana? Takkan nak tak semayang? Takkan tak semayang? Hukum wajib ni. Kan? Jadi maknanya tadi cerita tadilah, orang yang ke mana-mana buat pelekat, itu dia hukum warak tu. Itu hukum warak tu. Dia jalan pergi urusan Sawamban mana, dia pergi masjid, dia berhenti, dia keluar pelekat. Lepas tu dia tukar kain, dia semayang. Dia tukar seluar, buka seluar, dia buka underwear, dia semayang. Itu hukum warak. Hukum fiqh, adakah saya tahu tuan-tuan pergi mana-mana mesti tuan bawa kain pelekat untuk semayang? Tidak, tak sah semayang. Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Sebab bersih pakaian dia, dia yakin pakaian tak kotor, dengan seluar dia ke dalam dia, silakan. Kenapa saya nak katakan mesti buat pelekat? Jadi orang yang mengambil pendekatan hukum warak, dia buat pelekat. Tak apalah. Untuk dia, itu pilihan dia. Tuan ya. Kita tadi banjir tu, saya kata dengan dia, pergilah surau basuh setakat yang boleh. Saya kata basuh setakat yang boleh, sehingga datang di hati kita tu keyakinan boleh sembahyang. Itulah dia kita punya hati. Basuh tu kan. Okey. Yang mana tadi kita rasa ni, bawahnya betul, basuhlah itu. So, lepas tu dia rasa okeylah ni, semayanglah. Kan? Jangan imam, saya kata. Di makmum je. Jadi saya lah di imam bagi itu. Sebab saya tukar baju, saya pakai pelekat. Saya di imam, dia di makmum. Ya. Ambil lah, tapi jangan pula semayang pakai kotor. Tak boleh gitu. Sembahyang wajib. Adalah usaha kita melepasi supaya boleh sembahyang tu. Pergilah ke surau, basuhlah mana yang patut basuh kan, sembahyang. Jadi saya kata dengan orang tu, lain kali kata banjir ni memang kita bawa pakaian, saya kata bawa towel, bawa pelekat, sebab memang banjir ni basah. Kan? Berlumpur lah kan. Jadi basuh lumpur tu. Setakat datang di hati kita rasa sedap nak sembahyang dah. Cukup lah tu, sembahyanglah. Kan? Baik. Jadi orang yang ingin mencapainya perlu kuat dan teguh dalam menjalani kesulitan. Dia kena beranilah. Sebab itu dia bukan untuk umum, dia untuk orang yang pilihan dia sendiri. Jika tidak, warak tidak akan sempurna. Tak dapatlah dia kan. Memang mencabarlah. Sebab benda yang mahal ini mesti ianya perlu kesungguhan dan juga menghadapi kesulitan.
Oleh kerana itu, ramai ahli warak pada zaman dahulu pergi ke gunung Lebanon dan sebagainya. Di sana mereka hanya memakan rumput dan buah-buahan yang tidak begitu lazat namun bersih dari syubhat. Tuan-tuan, saya ingat lagi pergi Kemboja. Saya ingat lagi tentang pergi Kemboja, tuan-tuan. Saya pergi Kemboja waktu itu kali yang pergi Kemboja. Lepas tu dibawalah makan restoran. Oh, tak berani saya masuk dah, kan? Sebab Kemboja kita faham, kan? Jadi waktu tu belum lagi pergi jumpa mufti. Sebab sampai tu malam tu parking dulu di hotel. Mufti jumpa lagi. Pagi tu dia bawa kita sarapan. Saya pun dah bimbang dah, ni restoran ni yo ke tidak ni. Jadi saya minum kelapa lah. Kebetulan ada orang yang jual kelapa. Okey lah kan. Takkanlah kelapa tu kita dah minum kelapa, siapa yang kelapa. Lepas tu bagi mufti. Pergi mufti Datuk Kamaldin, saya tanya, "Ya Datuk, restoran yang Muslim food dia boleh masuk ke?" Tak boleh, dia kata. Dia kata 3 je restoran ini yang saya cadangkan kalau ada ni ada. Restoran Wow, orang Kelantan, lelaki orang Kelantan, perempuan orang sana. Restoran Kedah dan restoran Johor. Ini saya yang saya keluar pun kedai restoran ni yang saya makan. Lepas tu memang kita tu saya berkata lah, lepas ni restoran ni yang pergi. Ya, kita mula sampai tu daripada airport tu hotel, mana kita tahu kan. Pagi tu masing-masing pun turun, saya beria makan dia ingat Malaysia. Kita dah Kemboja ni, bukan Malaysia ni. Saya tanya dengan agama tu, kenapa cik makan okey ke? Ya okey ya. Halal tak halal tu? Muslim food ustaz, dia kata. Muslim food, tulis pintu tu. Kan? Tapi bila saya tanya Datuk Kamaldin, restoran yang masuk pergi tadi tu, Muslim food tu tak senarai. Tidak tersenarai bertiga tadi. Restoran Wow, restoran Johor dan restoran Kedah. Tuan-tuan kalau pergi Kemboja, adalah ikut mana-mana package, kan? Mana tahu kalau ikut package saya Sakwan okeylah. Kalau Sakwan bawa okey, Sakwan biasa bawa. Kalau Sakwan bawa tu dia tahu dah. 3 ni lah dia bawa. Tapi mana tahu kalau pergi yang lain kan? Tengok-tengok yang lain. Tuan-tuan, saya beritahu 3 je. Ini Datuk Kamaldin Mufti Kemboja kata. Restoran Wow tu lambang ada di sekitar Wow dia. Orang Kelantan. Restoran Kedah dan restoran Johor. Tapi biasanya restoran Wow dengan restoran Kedah sebab dia dalam bandar tu. Restoran Johor ni dia jauh sikit. Saya pergi 2 kali. Ya. Jadi kita usul lah tuan, ya. Jadi orang warak waktu tu ambil bekalan warak. Saya bukan warak tu. Sebab yang pemandu pelancong tu tak Muslim, tuan-tuan. Saya pergi pertama tu pemandu pelancong tak Muslim. Dia tahu dia orang Islam, dia bawa kita ke Muslim food. Kan? Bahaya tu, tuan-tuan. Kan? Oleh kerana itu, barang siapa di sana mereka akan hanya memakan rumput dan buah-buahan yang tidak begitu lazat namun bersih dan syubhat. Ya. Lebih baik dia makan tak sedap daripada makan benda yang syubhat. Kan? Barang siapa yang keras niat dan kemahuannya untuk mencapai darjah warak yang luhur itu, maka wajib ke atasnya untuk menanggung segala kepayahan dan harus sabar dalam menghadapi penderitaan. Kemudian dia tempuhi segala demi untuk mendapatkannya. Carilah sampai dapat. Ingat saya post pergi ke Solia kan. Sampai tu masuk homestay. Saya kata sekarang ni saya dah bawa sabun taharah. Sabun taharah tu yang 90% tanah, 10% campuran. Muzakarah fatwa kata boleh dibuat sama. Adapun satu lagi sabun taharah yang mana 60% tanah, 40% campuran, tak boleh sebab tanahnya tak banyak. Campuran dengan tanah tu hampir sama, 60-40.
saya Adil Muzakarah bincang tu, kita buat kajian. Jadi kita hanya mengangkat sabun taharah yang dikeluarkan oleh syarikat, ada tulis kotak tu 90% tanah, 10% saja campuran. Yang tu fatwa kata boleh. Jadi saya buat tu pergi ke apa? Sampai tu saya kata okey, kita samaklah pinggan ni. Nampak tak orang tu makan babi pinggan tu? Tak nampak. Tuan-tuan. Jadi hukum fiqahnya pakailah. Hukum waraknya samaklah pinggan tu. Kata piuk dia samak lu ni pakai tu. Sebab benda tu mampu nak buat. Tapi kalau nak samak rumah tu betul satu bilik tak terayur tuan-tuan. Kan? Pinggan cawan itu kita minum tadi, pinggan dia, sonduk dia, sudu dia, kita bancuh air sabun tadi di tanah atau kita cuci. Bagus. Sedap. Susah tak? Sukarlah sikit. Sulitlah sikit. Payahlah sikit. Tuan-tuan kan? Begitulah contoh dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau pergi mana-mana, tuan-tuan jumpa sabun taharah yang 90% ya, ada dua jenis. Satu yang 60% tanah, 40 campuran. Taharah juga nama dia. Satu lagi taharah juga, syarikat lain tak keluarkan, tapi 90% tanah. Yang tu 10% campuran. Yang ni fatwa Muzakarah membolehkan untuk kita buat samak. Belilah, kalau pergi luar negara bawa lah. Sama negara-negara yang Cak Australia tu kan, kita nak tahu kan. Jadi kita ambil pendekatan warak. Jika mereka berada di tengah masyarakat dan memakan makanan mereka, hendaklah mereka berhati-hati. Pergi ke Kamboja, nak makan Kamboja, berhati-hatilah. Kan? Hendaklah mereka berhati-hati seumpama sedang menghadapi bangkai, seperti tidak menyentuhnya. Kita anggap macam bangkai, tak sentuh, kecuali dalam keadaan terpaksa, dah lapar, bona, dah terayur dah. Kita jamahlah sikit. Kan? Kan? Dan mengambil sekadarnya sahaja sebagai kekuatan untuk berlaku taat. Lemah bona pula nak semayang tak terayur, makanlah. Habis itu saya nyata tuan-tuan, pengalaman saya pergi ke Kamboja dah banyak kali dah. Saya kali korbankan, saya pun bersama dengan orang. Kalau tuan-tuan pergi, pergilah ada 3 restoran ni. Restoran Wow, restoran Kedah, restoran Johor. 3 ni lah yang dulu saya mula-mula sampailah hari ni, kalau begitulah. Biasanya saya duduk hotel sebelahnya restoran Wow. Senang turun dia pergi restoran. Jangan pula sarapan kat restoran tu. Di Malaysia tuan-tuan, kita sewa hotel, kita beli sarapan kan. Sarapan ni lah. Malaysia okey lah, tapi tak tengok jugalah. Saya biasa pengalaman saya lah, saya pergi tengok ni suaranya punya cik. Ini Felda, okey, Felda okey. Sebab hotel ni, saya kalau pergi ke Sabah, saya suka sewa hotel tabung haji. Kan? Tabung haji. Tuan-tuan di Sabah tu ada hotel tabung haji. Dekat kan masjid besar. Itulah saya biasa di Sabah, situ saya sewa. Memang kalau sarapan taklah kita ragu dah tabung haji kan. Ataupun restoran yang Felda, ataupun restoran di milik kerajaan negeri. Tapi kalau ini Cina punya ni dah. Kalau Cina punya tu tengok sikit tuan ya. Ambillah pendekatan syarak, pendekatan warak. Baik. Dengan demikian dia dihukumkan dalam keadaan uzur dan dibolehkan mengambilnya meskipun asal barang itu merupakan syubhat, kerana sesungguhnya Allah lebih berhak menerima uzur. Bila berlaku tentang keuzuran, maka warak tadi ni, warak dia tahan. Ada pilihan dia mengambil dia. Ada air kelapa, ambil air kelapa dulu. Kan? Roti boleh tak roti? Bimbang juga roti kan. Sebab dia ada kandungan yeast apa tu? Ibu roti tu. Aiskrim. Dia tuan-tuan. Pergi Thailand, panas sangat tengok aiskrim. Oh, saya mangkuk, sedap. Fikirlah kan. Tuan-tuan, jadi maknanya begitu. Pergi tempat orang tu kita anggap makanan, pergi tempat orang yang bukan Islam lah. Tapi kalau pergi Saudi tuan-tuan, tak ada apa. Pergi tempat orang yang bukan Islam, kita anggap makanan yang dimakan itu bangkai. Kita bertahan dulu, cari yang mana alternatif. Kan?
Tapi dah kalau terlalu tak tahan, ambil di atas kadarnya sahaja. Ambil atas kadarnya sahaja. Syekh Hasan Al-Basri rahimullah mengatakan, fasadis suq fa alaikum bil qut. Telah rosak pergaulan pasar disebabkan oleh khianat dan sebagainya. Maka ambillah untukmu sekadar untuk keperluan makan. Dah tak teraya bona dah, makanlah. Walaupun kita rasa ni makanlah. Dan tinggalkan selebihnya di apa yang diperlukan. Jangan membiur pula. Ambil rasa dah kali tidak, dah galih baru tu dah lah. Kita anggap seperti bangkai. Begitulah pendekatan yang kita boleh ambil apabila kita ambil cara warak. Hatta di Indonesia pun tuan-tuan ambillah kena warak, tak ada masalah. Begitu tuan-tuan bawa anak-anak pergi ke Langkawi, carilah hotel kan. Saya baru balik Langkawi, ada hotel di Wakayak Negeri Kedah. Kita cari dia. Siapa pun dia, ada Kedah. Banyak dia lagi hotel lain lagi. Yang tapi yang punyanya Cahaya Nun Alif. Tuan-tuan, dulu saya singgah suka makan kan, nak pergi ke nak keluar masuk Lebuh Raya Selawang tu, ada tol tu kan. Situ ada apa restoran tepi tu. Dul Tom Yam tu. Dul Tom Yam, tuan-tuan, Dul Tom Yam tu toke Cina tuan ya. Saya suka membaca dan mencarinya. Dua-dua tu Dul Tom Yam punya. Yang dekat tu dekat ESO tu itu Dul Tom Yam, dekat tu pun Dul Tom Yam juga. Akhirnya yang ni dia jual. Yang tu dia punya lagi, dia uruskan, yang ni dia jual. Bila dia jual, Cina beli. Bila Cina beli, oleh kerana customer tu dah ada, dia tak tukar. Brand tu tetap juga Dul Tom Yam. Tapi dia punya dah, Cahaya Nun punya. Saya suka bila saya pergi, saya suka bertanya. Jadi yang Dul Tom Yam punya betul dekat minyak tu, asu tu. Yang dekat nak masuk highway tu, itu Cahaya Nun punya. Cuma watak dia, wajah dia masih lagi Melayu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dalam saya, tuan. Kalau pada umur kita sambung lagi, insya-Allah nanti saya bincang dengan ni. Kalau boleh kita teruskan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.